Assalamualaikum dan salam sejahtera dan sedang menonton program Cerita bagi membawakan dan membincangkan isu-isu yang berlaku sepanjang hari ini dan antara yang sering diperkatakan sejak beberapa hari lalu mengenai Melaka, negeri bersejarah ini yang dilaporkan kembali bergolak selepas Kerajaan Persekutuan menandatangani MOU ataupun perjanjian persefahaman dengan pihak pembangkang. Dan ceritanya kalau nak dipendekkan, sekarang ini TYT Tuan Yang Dipertua telah pun mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN, bermakna akan berlaku pilihan raya negeri Melaka tidak lama lagi. Itu apa yang dimaklumkan setakat ini. Tetapi untuk kita mengetahui apakah kata penduduk di negeri Melaka, orang Melaka khususnya, berhubung dengan situasi terkini politik di negeri itu, saya nak bersama terus dengan orang Melaka sendiri, Faris Azman, yang sudah berada di Melaka sejak beberapa hari lalu. Faris, bagaimana keadaan ataupun perkembangan terkini berhubung dengan Melaka bergolak ini, Faris? Baik Hakim, sudah tentu apabila mengatakan Melaka bergolak ini politiknya semakin hangat sehangat bumi hantuah ni sebenarnya Hakim. Sebagai orang Melaka kan kita duduk di sini hampir seminggu sebenarnya untuk memberikan perkembangan terkini mengenai dengan apa yang berlaku politik Melaka. Dan daripada pagi tadi pelbagai story ataupun cerita-cerita yang dapat saya bawakan dengan Syuhada Kadir di platform sosial media Awani dan juga bulletin-bulletin Awani mengenai dengan rakyat sebenarnya Hakim. Boleh katakan dalam tempoh 3 hari ini sebenarnya saya dan juga Syuhada pergi ke Akar Umbi, pergi bertemu dengan orang ramai mengenai apa persepsi mereka mengenai kemelut politik yang berlaku hari ini. Dan rata-rata sebenarnya Hakim secara terus terang mereka mengatakan agak kecewa, mereka geram. Kerana apa? Kerana Melaka dalam fasa 3 dan akan beralih ke fasa 4. Dan kita tahu Melaka antara negeri bersejarah yang sangat terkenal sebagai sektor pelancongan yang agak menjadi tumpuan orang daripada Kuala Lumpur, daripada mana-mana serata negara kita. Tetapi apabila sektor pelancongan ini mula dibuka dan mereka mula bernafas kembali kalau kita katakanlah. Tetapi ia berlaku begini apabila kemelut politik melanda dan telah pun dibubarkan DUN dalam tempoh 60 hari sebenarnya Hakim cakap tadi, kemungkinan kita akan berdepan dengan pilihan raya negeri PRN. Tetapi itu belum dapat dipastikan kerana ketika ini kita difahamkan juga SPR sedang melihat dan meneliti bagaimana SOP dan sebagainya. Berbalik kepada soalan Hakim, sebenarnya Hakim, pengusaha pelancongan juga merasakan tertekan sedikit selain merasakan kecewa ataupun geram. Kerana bagi mereka keselamatan dan kesihatan rakyat Melaka khususnya apabila pandemik COVID-19 yang masih lagi belum kita memasuki fasa endemik. Walaupun pagi tadi sebenarnya Hakim, SUK atau Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Kamil Muhammad mengatakan hanya dalam tempoh beberapa hari lagi Melaka akan cukup lebih kurang 90% vaksinasi bagi populasi dewasa di negeri Melaka. Tetapi pada masa yang sama juga menjadi kerisauan setiap pengusaha pelancongan ni apabila kalau dilakukan PRN, kita lihat apa yang berlaku PRN Sabah sebelum ini. Jadi mereka merisaukan perkara itu boleh berlaku dan mungkin kes-kes harian di negeri Melaka ini boleh mencanak naik dan sebagainya. Itu antara rintihan orang ramai sebenarnya yang akan saya bawakan package story ataupun ceritanya itu dalam 7.45 Hakim. Ya, pastinya betul butiran yang akan dibawakan 7.45. Tapi Faris, untuk mereka yang mungkin tak mengikuti sejak awal lagi apa yang berlaku di Melaka ini, mungkin Faris boleh memberikan sedikit pemahaman. Kerana kalau kita lihat di Melaka ini, kerajaannya dipimpin oleh parti yang diterajui oleh UMNO. Speakernya juga dari parti yang sama dan begitu juga dengan TYT-nya. Tapi ini apakah ini sebenarnya yang mempergolakkan dalaman ataupun apa yang dikatakan sebagai ada gangguan daripada pihak luar ataupun pihak pembangkang? Mungkin Faris boleh rangkumkan ataupun ringkaskan apakah sebenarnya punca berlakunya perkara ini, sebab kita ingat kita dah mencapai persetujuan, okey, tidak ada sebarang pergolakan politik, ada persefahaman di peringkat persekutuan, tetapi tiba-tiba Melaka ni negeri yang popular dengan legenda 5 hang bersaudara ini menimbulkan keadaan seperti ini.
Baik, kemelut politik ini sebenarnya Hakim, saya pernah berada di sini Mac 2020 apabila peralihan daripada Pakatan Harapan pergi ke Perikatan Nasional yang ditunjangi oleh UMNO di negeri Melaka kan. Dan selepas hampir 19 bulan kerajaan ini dibangunkan dan membina semula ekonomi, begitu juga dengan pandemik, bagaimana dengan vaksinasinya dan sebagainya. Kemelut ini berlaku dilihat apabila inilah namanya dinamika politik. Hakim, apabila 4 ahli Dewan Undangan Negeri yang terdiri 2 daripada UMNO, 1 daripada Bersatu dan seorang lagi bebas telah pun menyatakan bahawa mereka hilang kepercayaan pada Isnin lalu dalam satu sidang media yang diketahui oleh bekas adun Sungai Udang Datuk Seri Idris Harun. Dan selepas itu kita melihat pelbagai lagi sidang media yang telah pun dilakukan, begitu juga dengan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof juga mengatakan reaksi beliau mengenai dengan tindakan 4 ahli Dewan Undangan Negeri ini. Secara matematik sebenarnya di Melaka ini adalah 28 kerusi. Jadi Pakatan Harapan mempunyai 11 kerusi Hakim. Dan apabila sebelum ini kerajaan yang dibina terdapat 15. Lebih kurang begitu. Ketika ini Pakatan Harapan bersama 4 lagi adun yang telah pun menyatakan atau menarik sokongan kepada daripada Kerajaan Negeri Melaka yang mengakibatkan pembubaran Dewan Undangan Negeri. Jadi secara total mereka adalah 15 dan di pihak kerajaan sementara yang kita katakan caretaker di mana dikatakan oleh speaker ketika ini adalah 13. Jadi secara teka-tekinya jika sebelum ini 4 ini bersama dengan di mana kerajaan negeri, jadi boleh dikatakan lebih kurang 17. Jadi ketika ini 15 bersama dengan 13 dan polemik politik ataupun dinamika politik ini berubah dalam tempoh 19 bulan. Dan apabila empat adun ini mengatakan tidak menyokong kerajaan negeri, jadi itu yang berlaku apabila Ketua Menterinya Datuk Seri Sulaiman Mat Ali telah pun mengutuskan surat untuk membubarkan parlimen, menasihati Tuan Yang Terutama yang di-Ketua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rostam. Dan surat itu difahamkan semana pada malam tadi Ketua UMNO bahagian Tangga Batu Datuk Muhammad Ali Muhammad mengatakan bahawa surat itu telah pun dihantar sebelum sidang media yang telah pun dibuat oleh 4 adun itu menarik sokongan kepada kerajaan negeri. Jadi dan kita tahu 4 Oktober adalah tarikh di mana Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Ali Rostam mengatakan bahawa beliau setuju untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri. Dan itulah yang berlaku dan semakin lama semakin hangat. Kita lihat ada sahaja kenyataan akhbar, kenyataan media yang daripada Pakatan Harapan, daripada pihak UMNO sendiri, begitu juga dengan dari pihak Bersatu dalam tempoh yang mendatang. Tetapi pada masa sama juga apa dikatakan oleh Ketua ataupun Pengerusi Pakatan Harapan Adli Zahari, di mana keabsahan kerajaan sementara ini selepas dibubarkan, dia akan menjadi kerajaan sementara Hakim. Jadi keabsahan kerajaan sementara itu dipersoalkan. Pada masa yang sama Adli katakan bukan untuk mempertikai kuasa Tuan Yang Terutama jadi Ketua Negeri Melaka, tetapi mereka mahu melihat adakah keputusan yang diambil oleh Yang di-Ketua Negeri Melaka mengambil kira keseluruhan pelbagai sudut termasuk pandangan daripada 15 ahli Dewan Undangan Negeri yang bersama PH, di mana 11 dan juga 14. 11 dan juga 4. 11 daripada PH dan 4 adun yang menarik sokongan. Jadi 15 ini mereka mahu tahu adakah keabsahan caretaker government ini seperti mana dikatakan Adli Zahari lah. Jadi itu yang berlaku ketika ini. Dan perkara itu dibawa ke mahkamah untuk mengetahui kesahihan caretaker government. Jadi ketika ini kalau kita tahu apabila dibubarkan Dewan Undangan Negeri 60 hari perlu dilakukan PRN dan sebagainya. Jadi persoalan itu masih lagi belum terjawab sehingga kini. Itu yang berlaku sebenarnya, kemelut yang berlaku di dalam negeri Melaka sebenarnya Hakim. Ya, walaupun perkara itu masih lagi tidak dapat dipastikan, masih lagi banyak perkara yang menimbulkan persoalan. Antaranya adalah apa sebab utama sebenarnya? Sebab kalau kita lihat sepatutnya mereka ini berada dalam satu pasukan, sepatutnya boleh berkomunikasi dengan baik, sebarang perselisihan faham ataupun pendapat boleh diselesaikan secara baik. Tetapi apa yang menyebabkan keempat-empat adun ini menarik diri sehingga dilaporkan SPRM juga akan memanggil adun Sungai Udang Datuk Seri Idris Harun untuk membantu siasatan? Faris. Baik,
Ini yang dikatakan oleh 4 adun ni dalam sidang media, lebih kurang 3 kali sidang media yang kita laporkan secara langsung, siaran langsung di Astro Awani, di mana daripada bekas adun Sungai Udang, Datuk Seri Idris Harun mengatakan bahawa beliau melakukan tindakan ini kerana beliau ketidakpuasan hati dan begitu juga dengan apa yang berlaku dalam tempoh 19 bulan. Dan beliau mengatakan terdapat 2 singa di atas gunung. Dan di mana 2 singa itu merujuk kepada individu-individu tertentu, terutamanya kepada Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Kerana kita tahu Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri adalah Datuk Seri Abdul Rauf. Pada masa yang sama juga kami mendapatkan reaksi daripada Datuk Seri Abdul Rauf mengatakan bahawa beliau tidak mencampur tangan dalam sebagai urusan kerajaan negeri atau esko dan sebagainya. Tapi itu dakwaan Sungai Udang ataupun bekas adun Sungai Udang. Pada masa yang sama juga bekas adun Pantai Kundo, Datuk Nur Azman semalam, Datuk Nur Azman Hassan dalam sidang media juga memaklumkan perkara yang sama. Mereka katakan mereka tidak boleh bekerja kerana ada campur tangan pihak-pihak tertentu dan sebagainya. Jadi ini antara dakwaan-dakwaan yang mengatakan berlakunya, yang menyebabkan berlakunya pergelutan politik di negeri Melaka. Pada masa yang sama juga di pihak UMNO sendiri, Datuk Seri Rauf dan juga Ketua Menterinya Datuk Seri Sulaiman mengatakan tidak pernah berlaku dalam mesyuarat esko sebelum ini, tidak pernah mungkin perkara ini tidak pernah disuarakan oleh mereka-mereka ini, kerana kita tahu dalam 4 adun ini antaranya adalah mereka adalah esko kerajaan negeri yang berada dalam kerajaan sebelum dibubarkan DUN ini. Jadi itu antara kemelut yang berlaku, yang ada banyak sebenarnya cerita-cerita yang saya kongsikan, syuhada kongsikan, reaksi-reaksi daripada pemimpin-pemimpin politik, begitu juga dakwaan-dakwaan pemimpin politik yang menarik sokongan sebagai di Astro Awani dan platform social media Astro Awani. Banyak sangat perkara-perkara yang kami kongsikan. Pada masa yang sama juga itulah realiti sebenar politik di negeri Melaka sebenarnya, Hakim. Ya, itulah politik sentiasa berkaitan dengan angka, nombor dan juga sentiasa ada muslihat di sebalik setiap tindakan. Tapi apapun, untuk anda yang mungkin tertinggal daripada mengikuti perkembangan politik ini, boleh layari ke laman web kami di astrawani.com. Kami ada menyediakan satu ruangan lapor langsung berhubung dengan Melaka bergolak ini. Segala laporan yang disediakan oleh Faris dan juga Nurul Syuhada, wakil Astro Awani di Melaka, kami paparkan di ruangan lapor langsung di astrawani.com ini. Baik, saya kira itu saja perkongsian Faris buat ketika ini. Jangan lupa nanti kalau nak balik ke Kuala Lumpur, bolehlah bawa asam pedas dan juga coconut milkshake. Itu selinganlah untuk orang yang setakat ini tak boleh rentas negeri lagi, tapi orang Melaka mungkin itulah antara tarikan untuk ke Melaka selain daripada isu-isu yang ada ketika ini. Tapi apapun, kita harapkan pergolakan politik ini tidak menjejaskan kesihatan rakyat yang kita tahu ketika ini masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan liputan vaksinasi masih lagi sikit lagi nak mencapai liputan 90%. Baik, terima kasih Faris Azman di atas perkongsian itu tadi. Kita akan berhenti di seketika, kembali selepas ini.